Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Kata Allah, kami mengangkat kedudukan darjat bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi orang yang mempelajari, yang mempunyai ilmu pengetahuan. Shadaqallahul azim. Surah Mujadilah ayat yang ke-11. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang berbahagia pengurusi surau Najahiyah, tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, bersyukur kehadrat Allah pada tengah hari yang mulia ini dapat kita berada di dalam suatu majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan soleh, bekalan untuk kita di alam kubur nantinya dan juga di akhirat kelak. Cukup besar fadilat orang yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu, yang menyebut nama Allah dan di situ ada menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang membaca ayat-ayat Quran dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha. Kata Nabi, malaikat berada bersama dengan kita bila berada dalam majlis ilmu, dan mereka akan mencatatkan apa yang kita buat. Maknanya nama kita dah ada dah. Kalau tiap-tiap hari majlis ilmu, hari-hari malaikat tulis. Makna soho tuan-tuan, nama kita ni dah ada dah di arash, dah ada dah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak jemu-jemu untuk kita mempelajari ilmu, menadah kitab dengan tuk-tuk guru. Ini yang kita nak, hidup kita ni tak ada apa dah yang kita nak kejar. Dunia yang banyak ni yang kita nampak, akhirnya takut dilalaikan kita daripada mengingati Allah. Lebih-lebih lagi kita kata di bulan Ramadan, bukan kata di bulan lain. Di bulan Ramadan ni kadang-kadang kita lebih ingat dunia daripada bulan lain. Allah, rugi. Dia terikut, terpengaruh dengan agenda. Walaupun disebut sufilatus syayatin, iblis ni diikat di rantai. Kita faham tak maksud apa yang dikatakan di rantai iblis, yang diikat iblis ni? Bagi orang yang benar-benar beriman, bertakwa, baru kita nampak boleh faham iblis dan syaitan ni. Bukan kata dia tak mari, kurang minat sebab kita teguh iman. Tapi kalau kita separuh masa iman kita tuan-tuan, kejap boleh jadi puak munafik, kejap boleh jadi iman, kejap banyak munafik daripada beriman. Allah wa'alaikumsalam. Yang ni yang kita khawatir, takut. Akhirnya sikit yang ada iman pada kita tadi dapat dikalahkan oleh iblis dan syaitan. Berkeliaran dia. Bila mana tengok orang ni tak bersungguh, bulan Ramadan, dia menantikan sebenarnya bulan Syawal, hari raya. Jadi dia tidaklah beramal dengan sepenuhnya
siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Sebab itu hati-hati. Sampai Nabi sebut ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat ramai umat manusia terpedaya, tertipu dengannya. Maka Nabi sebut yang pertama nikmat itu apa dia? Nikmatus sihah, as-sihah, nikmat sihat tubuh badan. Time sihat tubuh badan, yang boleh sembahyang berdiri. Mereka tak datang masjid surau. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Ada tadi satu orang isteri mengadu, suami ni tak sembahyang. Hatta di bulan Ramadan ni pun tak sembahyang. Allah. Tu dia kata nak cerai dengan suami dia. Pujuk jugalah. Ya. Bagilah nasihat lagi, cuba gunakan orang tengah dan sebagainya. Tak masalahnya ustaz. Bukan saya nak dididik, saya pula nak mendidik dia. Tu pun dia bukan dengar. Tu sibuk nak kahwin seorang lagi pula dah. Itu biasalah orang lelaki tuan-tuan. Tak cuma nak cerita je, tak sembahyang. Sajalah tarawih ni bulan Ramadan takkan tak pergi ikut surau masjid. Ustaz, dah mula doa tu. Cerita fardu pun tak sembahyang, takkan sunat nak pergi. Ya betul lah tu. Tapi ada orang yang anggap tarawih ni macam fardu. Oi, tak boleh, dia kata tak boleh miss. Rugi. Hak yang fardu tak buat. Ini ada jenis yang macam ni. Jadi nak cerita dia, ada orang yang duduk dalam bulan Ramadan ni ialah tubuh badan sihat. Tu yang Nabi sebut maghbunun, tipah, tertipu, terpedaya dengan dunia yang banyak. Dan kita syukur sangat tubuh badan kita sihat. Tengok tu Haji Amir pun nampak sampai hari ni nampak sihat tubuh badannya tu Haji. Mudah-mudahan ya, segala-galanya sihat. Surau kita pun nampak sihat dengan wajah yang baru ni. Saya datang-datang masuk rasa iya ke Najahiyah ni, ke surau Ar-Raudah ni kan, udah lain bentuk ni dengan kapet semua. Allah ya. Ini mudah-mudahan mensuasanakan Ramadan kita dengan amalan salih. Maknanya perlu ada kekuatan daripada tubuh badan yang sihat. Kalau tidak, maka kita susah nak beramal, nak beribadat. Yang kedua, Nabi kata nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia wal faragh, waktu lapang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut wa faraghaka qabla syughlik, waktu lapang kamu sebelum kamu sibuk. Carilah, buruklah, kejarlah, manfaatkan masa waktu lapang. Yang kita nak duduk di dalam surau ni menantikan waktu berbuka puasa lambat lagi. Kalau balik rumah pun lepas zuhur tak ada apa dibuat, cuti-cuti. Sekarang main congkak, main dam pula dengan anak-anak di rumah, apa dibuat? Ataupun main game. Sama naik mak dengan bapak dengan anak. Sudah tuan. Banyak bulan puasa ni yang buang masa tak diisi dengan perkara yang manfaat. Imam Nawawi boleh 4 kali khatam Quran sehari di bulan Ramadan. Tu nak kata apa, kita macam mana? Tutup sahabat Imam Nawawi lah hebat. Ambil satu orang muslimat. Saya dengan Datuk Ustaz Kazim di Pondok Barakah, dia ada studio dia, studio Duke, Datuk Ustaz Kazim Elias, yang kerap panggil sepanjang sebulan 2 kali live buat video. Apa dia bicara apa panggil, bicara ummah dan macam-macam lah yang disebut forum perdana dan sebagainya. Jadi ceritanya ada satu orang muslimat di situ, warga emas, bukan warga gangsa. Gangsa ni kita lah, warga emas. Ibu sekalian, hampir 80 dah. Ustaz Kazim sebut cerita, dia boleh khatam Quran setiap 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam Quran. Dia buat macam mana? Selepas subuh 2 juzuk, selepas zuhur 2 juzuk, selepas asar 2 juzuk, selepas maghrib isyak 2 juzuk, 2 juzuk.
Setiap hari 5 waktu dia boleh habis 10 juzuk. Bukan hafal, khatam ni bacaan tilawah. Esok 10 juzuk lagi, lusa 10 juzuk. Setiap 3 hari khatam Quran. Allah. Kita boleh dengar je lah. Nak buat macam tu tak mampu tuan-tuan. Walaupun lambat lagi rasa nak mati. Dia nak dekat 80 dah. Warga mah dah. Maknanya ada dibuang masa? Tak ada. Setiap hari 2 jam kali 5 waktu, 10 jam diperuntukkan masa dia untuk Quran. Ni yang kita sedang duduk ni di bulan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Malu kita dengan warga emas. Sehari satu muka pun tak sampai. Tu kalau baca, tak baca langsung. Allah. Rugi yang kita dakwa bulan Quran, yang kita dengar tazkirah, tausiah bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, tapi tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan siang dan malam untuk Quran yang kita disebut sebagai surat khabar daripada Allah. Kita tak baca WhatsApp, tu saya ceritalah tuan-tuan, dengan TikTok lagi, dengan IG lagi, Insta, Facebook. Ni benda-benda ni berkeliaran dalam masyarakat sampai lupa nak pegang Quran, pegang alat gadget ni. Tu saya ceritalah. Tuhan yang tahu. Macam mana besok akhirat kita nak jawab soalan daripada Allah? An umrihi fima afnahu. Umur kamu buat apa dia wahai Muhammad? Umur kamu waktu kamu hidup di dunia 70 tahun, kamu buat apa Halim? Umur kamu yang kamu dapat hidup 60 tahun, kamu buat apa Mak? Apa kita nak jawab? Separuh daripada umur kita habis dengan dunia. Separuh lagi tolak sebelum akil balik. Tinggal berapa masa tempoh umur yang betul-betul kita ambil peduli dengan Allah, dengan Rasul, dengan Islam. Tak tahulah kita boleh ke tidak, berjaya ataupun tidak kita melalui titian sirat yang kita dengar dia punya halusnya. Allah, 70 belahan rambut ni nak buat macam mana tuan-tuan? Titian sirat ni semua orang akan lalu. Ada yang macam barqun, kilat, pantas, laju, merangkak, mengesut, menyulur. Berapa ramai yang tak lepas, akhirnya terjunam di bawah gaung neraka, gaung kawah neraka. Allah, takut tuan-tuan. Nabi pernah menceritakan orang yang ahli neraka ni, seorang cukup dah. Kalau dia datang ke masjid, ahli neraka ni, dia datang ke masjid, hembusan nafas dia, hembusan ahli neraka ni akan membakari. Kalau ada 300 orang ahli jemaah masjid, habis hangus. Bukan takat jemaah masjid hangus, dengan masjid-masjid pun hangus. Pagi tadi saya kuliah subuh di surau Ar-Raudah U10. Saya tak pernah sampai lagi di puncak Perdana. Ya, 15 juta kos pembinaan, besar luas, 3 tahun yang lepas dibina. Sebahagian daripada modal Yayasan Bukhari Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, sebahagian daripada Tuanku Sultan Selangor, dan sebahagian lagi daripada Majlis Agama Islam Selangor. 15 juta. Punya cantik raudah masjid, luas, landscape cukup, semua indah. Macam tu punya masjid 15 juta. Sekali hembus ahli neraka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, habis terbakar masjid, hangus. Orang pun hangus. Kalau kata 1000 hangus. Itu baru satu nafas. Dia hembus saja. Panasnya api neraka Allah. Macam mana kita, ya Allah? Yang bulan yang kita katakan Ramadan, itqum minan nar, nak membebaskan kita daripada azab siksaan neraka. Jadi tak ramai orang yang yakin dengan Allah dan Rasul. Tak ramai hari ini orang yang yakin dengan akhirat.
Kalaulah kita ambil orang Islam yang benar-benar yakin dengan Allah Rasul akhirat, takkan ada orang yang cuai lalai sampai bazar Ramadan hampir 2 jam ke hulu ke hilir. Allah, tak ada apa yang dibeli, sekadar cukuplah untuk dimakan dengan anak isteri, lebih kurang 5 biji popiah SS Ali. Oh, yang tu tuan-tuan, tak kira lah hak yang basah yang goreng. Boleh puluh kilir 2 jam tu lah kuih pelita paya jaras, RM4 dia beli nak makan. 2 jam. Sebab apa dia? Mata seronok tengok orang. Tak semesti tengok seksi, tak semesti tengok aurat orang, tapi dia seronok tengok orang ramai. Jalan sana jalan sini, ni apa kuih ni? Oh, ni cucu badak, ni kari pap, ni tepung pulut, ni oh chicken chop. Oh, merecun pun ada jual. Seronok tengok. Dah ada jual merecun ni dalam hati dia. Rasa macam nak beli, nak bagi anak bunga api. Memang seronok, dilalaikan, nampak. Ni kata iblis syaitan ni. Jadi orang macam ni memang disambar cepat. Pok-pok iblis syaitan dia cepat sambar. Tapi kalau kita yang hari-hari duduk di rumah sebelum berbuka, ada pula majlis tazkirah. Yang ni syak tuan-tuan, kena buat. Tak silap saya, Selangor boleh buat dah kot tazkirah sebelum berbuka. Baru ni saya di Masjid Telekom di Taiping, dia buat majlis tazkirah sebelum berbuka. Sebab Perak benarkan sebelum berbuka. Cuma adalah suara-suara yang kata ada ke orang datang sebelum berbuka nak dengar tazkirah. Macam-macam dah, pro and con. Yang ni kata tak ada kot, ada kot dalam 2-3 orang. Hak ni kata buat je. Semua ni hidayah Allah nak bagi, mana dah tahu tuan-tuan. Buat-buat tengok tak kurang 30-40 orang tuan-tuan. Jadilah ramai lah tu sebelum berbuka. Saya kata waktu ni pukul 6 ni, 6.30 ke 6 suku lebih kurang ni, waktu ni memang kemuncak orang duduk di bazar Ramadan. Tuan-tuan boleh hadir macam ni, memang selut, memang tabik spring. Bukan senang nak mujahadah macam ni. Tuan-tuan, pukul 6 dah datang dah, duduk dah di Masjid Telekom tu. Dia pun nak dengar tazkirah sebelum berbuka. Orang yang ada mujahadah ni, tinggilah kedudukan mereka tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraj. Ni yang saya baca tadi. Allah angkat darajat tadi, yakni siapa dia? Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang utul ilma, yang belajar dan juga yang memanfaatkan ilmu daripada yang dibelajar tadi, beramal dan jadi orang alim. Tak ada benda lain yang paling berharga di bulan Ramadan melainkan mereka mengisi masa yang penuh untuk bekalan akhirat. Sebab Allah dah offer, dah tawarkan cukup istimewa bagi hamba-hambanya di bulan Ramadan. Bukan sikit bonusnya. Kalau kita dengar bos kita nak bagi bonus 12 bulan sama dengan gaji, oi tuan-tuan, kita rasa banyak dah. Gaji 3,000 kali 12, 36,000 setahun gaji. Tambah bonus sama juga nilai 36,000. 36 campur 36, 72,000. Oi, kita kata syukur sangat, banyak dah bonus aku. Bayangkan setahun bonus. Tapi kalau kita nilaikan pahala yang kita nak dapat, sunat yang kita buat, Allah bagi pahala wajib. Dan perkara wajib kita buat, Allah bagi pula gandaan 70 kali gandaan. Khusus fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Bulan Syaban terus saja carilah, biasa je. Bulan Syawal besok sama je. Tapi Ramadan ni Allah pilih. Kamu buat, hamba aku, kamu buat apa sahaja. Kamu masak untuk suami kamu, kamu tak boleh semayang, tapi kamu masak untuk orang yang berbuka, Allah pahala macam juga, sama macam orang yang berpuasa. Ibu-ibu sekalian, amalan bagi wanita yang datang haid. Ustaz, rugi pula lah kami datang haid. Tak macam orang lelaki boleh terus tadarus, kemudian semayang tarawih, semayang fardu. Jangan bimbang ibu sekalian. Antara tadi
memasak untuk orang yang berbuka, bukan orang lain, laki dia, anak dia. Kemudian apa lagi? Kejutkan anak, bangun-bangun syok. Orang Kedah cakap syok kan, anak saya lahir Kedah, 3 orang. Bila mana bangun sahur ni, dia pun tak cakap Perak, dia pun cakap syok. Orang yang baru-baru dengar, apa syok? Bunyi syok, bangun syok. Bangun syok ni macam bangun ada benda yang boleh seronok. Apa benda syok? Bukan syok, sok. Bangun syok. Dia ringkas daripada sahur jadi syok. Bangun syok, bangun syok. Ibu sekalian, kita kejutkan anak kita tu. Hak laki suami kita ni mungkin okey laki kot, anak-anak, tapi tak tahulah jenis laki tuan-tuan main game sampai 4 pagi. Jenuh lah, sibah dengan air panas kak, udah marah yung, udah menyinga kita. Iyalah main game sampai 4 pagi. Memang tuan-tuan, Ramadan ni, di celah-celah yang kita kata tadi, di bulan Ramadan ni, Iblis duk mari ni kata main game lah. Dia kata hari ni apa yang kita nak buat lagi, sambil-sambil nak tunggu waktu berbuka main game. Ni pula besok ni Saturday, lusa pula Sunday, cuti, holiday pun lagi. Jangan banyak cerita, biarlah sampai 4 pagi tak apa, kita tidur lewat tak apa, nanti terus sahur. Licik. Iblis ni licik, dia pengaruh kita, dia kona sana kona sini. Jenuh kita buat Roblox, lepas juga tuan-tuan. Iblis ni jangan duk buat main. Di bulan Ramadan ni kita kata macam tu sebab kita tak puas iman kita tadi. Tapi kalau orang yang beriman dan menuju takwa, dia tak boleh tembus. Sebab as-saumul junnah. Nabi kata as-saum junnah. Puasa itu sebenarnya perisai. Perisai ni apa dia? Macam kita kata kereta kebal, kereta perisai. Kita bina satu perisai, datang iblis tembak, datang iblis shoot, datang iblis tembak shoot, tembak shoot, tembak shoot. Tapi puasa dalam erti kata maksud yang sebenar, signifikan. Dia ada maknanya, pengertian. Bukan sekadar tak makan, tak minum, tak setubuh siang hari. Itu pun orang langgar, setubuh siang hari. Datang jabat zakat, suruh kira dia punya kafarah setubuh siang hari. Banyak cantik, dia sedap, kita pula kena kira. Itu contoh bahasa kasar lah, tapi saya tak sebut lah tuan-tuan. Ini pengalaman 15 tahun dulu kerja lembaga zakat. Bila bulan Syawal lepas Ramadan, bulan Ramadan pun datang, saya nak bayar kafarah setubuh siang hari ustaz, hak tahun lepas. Entah macam mana kami terlajak laris. Terlajak laris. Ini jangan main tuan-tuan. Bukan kata orang muda, orang tua pun kadang jangan main. Nak cerita macam mana? Nak tahan daripada tak setubuh siang hari pun tak tertahan. Kalau Imam Ghazali sebut, kamu kena jaga perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Lagi demam. Kalaulah ini kita tak berjaya, itu yang disebutkan tadi, iblis syaitan buat kerja macam biasa, bahkan overtime sampai larut ke pagi. Dia tak bagi kita betul-betul bersahur. Waktu sahur pun dah lagi pegang alat gadget. Ada yang Nabi kata tasahur fis sahur barakah. Sahurlah kamu di waktu sahur, kerana apa? Ada berkat. Sampai waktu sahur pun main game. Ini jenis gila, ini addicted tuan-tuan. Dia ketagih dengan handphone. Anak-anak kita jaga tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini mukadimah belum start, baru nak start tuan-tuan. Ini nak cerita dia, bila mana kita berada di bulan Ramadan yang mulia ni, usahalah macam-macam amalan-amalan yang dihidangkan oleh Allah Ta'ala. Malamnya ada tarawih, siang malam lagi kita boleh tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bacalah di antara juga buku-buku ilmiah, studilah sikit apa yang patut, tengok-tengok fatwa yang terkini tentang Ramadan. Sebab kita tak adalah hanya ambil kesempatan nak menanya. Kadang-kadang kita malas nak tengok. Sekarang dalam internet kita boleh Google macam-macam laman website. Nak Arabik, nak Arab, hak yang Melayu pun banyak. Tetapi kena tengoklah betul-betul website dia apa dia. Kalau ambil contoh Bayan Linnas, fatwa irsyad,
mufti wilayah Persekutuan daripada Datuk Dr. Zulkifli dahulu sampai hari ini, tuan-tuan, banyak kita boleh rujuk antara pandangan pendapat tentang hukum-hukum yang kita boleh cari di bulan Ramadan tentang suntikan batal ketidakpuasa. Ya, ni yang terkini. Suntikan vaksin batal tak puasa, semua dah ada dah. Cuma kita malas. Kita malas nak membaca ni, nak mencari maklumat. Banyak lagi yang katakan benda-benda yang terkini, sama ada inhaler, orang asma. Bila dia asma macam mana? Dia yang disembur ke mulut untuk menahan daripada asma yang tegar. Adakah batal guna inhaler? Banyak maklumat yang kita boleh ambil, yang kita boleh dapat. Termasuklah kita ragu-ragu korek hidung batal ke tidak puasa. Yang tu, tuan-tuan, sampai korek hidung dia tak faham batal ke tidak puasa. Yang ni lemah sangatlah. Tu pun nak tanya ustaz, tak apa lagi lah korek hidung. Sebab kita dengar orang tua-tua dulu sebut, kalau kita dalam kereta kot manalah tahu jam, waktu nak berbuka dekat dah, tengok-tengok dalam kereta air tak ada, tengok-tengok buah kurma tak ada, kuih tu susah cerita, memang tak ada. Jadi dengar petua orang tua kata, berbukalah kita kalau dah tak ada apa dengan korek hidung. Bukan main sedap lagi bunyi. Korek hidung tak batal puasa. Siapa kata korek hidung batal puasa? Joloklah ni dengan hujung jari ni, golek, cucuk. Selagi tak pecah lubang hidung ni, khasyum ni, tak batal puasa mazhab Syafi'i. Mana nak batal puasa? Dengar orang tua kata batal, tak batal. Kita dengar ni, ulama' bukan orang tua. Kita dengar kata betul-betul orang tua. Kadang ada yang betul, ada yang tak betul. Tak batal. Kecuali kita korek hidung, keluarkan tak hidung, lidah tu dijelirkan, baca doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Letak di lidah, tak hidung, telan. Itu senang nak cerita dia. Itu baru betul batal. Tapi kalau sekadar korek tak batal, contohlah, tu okey lagi. Mari kentut, start kentut, batal tak puasa? Tak jenuh nak menjawab. 3 tahun berturut-turut soalan kentut. Ya Allah, apa hari ni orang langsung tak nak belajar, tuan-tuan. Malas nak ambil maklumat. Duk daripada saja-saja ni dengan handphone, alat gadget ni, baik kita cari search macam-macam dalam ni. Menantikan iqamat selepas daripada azan, kita ada manfaat. Bukan kita tak berzikir, tapi kita nak cari apa dia yang boleh kita hayati. Perkara yang membatalkan puasa 1, 2, 3, 4, 5, 10 dapat dah. Sambil menunggu iqamat semayang sunat qabliyah dah. Tapi ada masa lagi cari. Ini yang kita perlu ya, ambil sesuatu yang ada di bulan Ramadan. Dan juga jangan kita tinggal di antara bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang mustajab doa. Doa kita apa juga kita doa, mudah-mudahan mustajab. Mungkin kalau Allah tak makbul waktu ini, yang doa kita ni dah dicatat oleh malaikat, apa yang kita minta tadi. Kemudian apa yang kita minta nanti pula lepas daripada solat asar, apa pula kita minta waktu kita solat sunat tarawih. Doa di bulan Ramadan ni makbul. Kalau tak segera, Allah tangguhkan. Mungkin tak lama lagi, ataupun Allah tangguh lagi, mungkin besok nak mati baru Allah makbul. Mungkin tidak, tunggu lagi, habis dah nyawa mati. Esok di akhirat, apa yang kita doa, rupa-rupanya Allah nak bagi di alam akhirat besok. Jangan berhenti, tuan-tuan, berdoa kepada Allah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otak kepada ibadah. Ramai orang yang cuai lalai tadi untuk terus berdoa, minta kepada Allah, panjatkan apa juga permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fitnah kita, tuan-tuan, kita nak tahan macam mana? Tak tertahan. Mulut orang tak boleh tutup. Macam-macam orang fitnah itu dan ini, kita tak boleh tahan.
Kita serah pada Allah di bulan Ramadan. Kamu nak fitnah-fitnahlah. Kamu nak buat-buatlah apa benda. Tapi Allah ada. Aku pegang Allah Subhanahu wa taala. Yang timbul cerita fitnah ini pun semua aturan daripada Allah. Kita ambil Allah balik. Kita serah pada Allah. Dan dalam doa tadi kita minta, ya Allah, aku takut dengan fitnah durja ini ya Tuhan. Aku tak tahan, aku tak boleh hadapi dalam keadaan iman aku, iman yang tak kuat ini ya Allah. Aku takut tergelincir ya Allah. Aku takut aku langsung nanti tak menjadi orang yang meyakini Engkau dan juga Rasul-Mu ya Allah. Banyakkan doa. Di bulan Ramadan ni ramai orang duk buat fitnah macam-macam hal, macam-macam. Mulut ni bukan boleh katuk tuan. Kadang-kadang bukan orang lain, daripada kalangan orang-orang kita juga. Macam-macam. Nak buka sekolah tahfiz pun macam-macam. Orang duk ini, orang yang ya Allah. Ada je orang tak puas hati. Ada je orang tak. Itu nak kira orang, akhirnya kita tak buat kerja agama. Akhirnya kita nampak ini yang suka iblis dan syaitan. Dan kita tahu lagi satu, puak munafik. Kalau dia Islam yang sebenar, dia akan sokong, bahkan 100% di encourage, dia sokong, support. Eloklah benda baik. Renovate surau kita, bagus, sebab mungkin dah lama umpamanya. Tapi ada juga suara sumbang, pula dah kapet ni baru lagi orang wakaf. Kesian orang wakaf, tak sempat lagi nak dapat pahala banyak, dah tukar kapet baru. Lah, ada juga. Tak, jawatan kuasa ni dah fikir panjang dah, syarat elok dah. Kita kena tukar kapet ni teruk sangat dah. Sebab sekali sujud resedung bersin 14 kali. Itu sekali sujud berabuk dah tuan-tuan. Dah habis dah, spring sprong dah tak ada dah. Underlay dia pun dah habis dah, dipijak-pijak habis. Tinggal sekeping je underlay dia. Ini nampak sedap pijak ni. Allah, tenggelam kaki. Ada je yang tak puas, ada je tak kena. Ni apa buat partition ni mahal-mahal ni, kan mahal ni. Dek surau buat apa dia habiskan sampai macam ni? Ada. Jangan kata tak ada. Suara-suara macam ni, so kita nak layan. Tak terlayan. Kita yang mengajar pun kadang-kadang ada anak murid pula negur. Ada pula anak murid negur. Baguslah kalau benda tak betul. Tapi dia kata, Ustaz, tak ada cerita lain ke Ustaz? Cerita mati. Udah. Dia pula menegur Ustaz. Tak apalah, daripada kita ingat dunia, baik kita ingat mati. Dengar mati kita rasa, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kita tak ada ingat mati, agama Islam memang suruh kita ingat mati tiap-tiap masa. Aktsaruhum bimauti dzikra aqyasun nas. Yang kata Nabi, ingat mati banyak, kata Nabi, maka kamu jadi orang yang cerdik. Ingat mati ni cerdik. Ada pula yang tak puas hati, apalah ustaz ni cerita mati, ceritalah hidup pula. Itu macam-macam komplain ada sahaja. Sebab itu tak boleh. Kita nak memuaskan hati ramai orang susah. Jadi kita buat benda yang khair, benda yang baik, amar ma'ruf, jalan terus, move on. Sebab suara-suara sumbang macam ni memang kita faham ada, dia akan ada, ya? Dan dia nak cuba mempengaruhi yang lain supaya sama juga ikut cara dia. Baik, maka doa yang kita nak panjatkan kepada Allah ini, segala hajat yang kita nak berdoa kepada Allah, dan kita nak kena carilah. Satunya waktu yang mustajab doa, kemudian tempat yang kedua mustajab doa, yang ketiga ni kita lupa. Yang dikatakan para malaikat Allah berdoa untuk hambanya. Bila waktu? Rupanya malaikat datang kepada kita pada waktu dan keadaan yang disebut oleh ulama-ulama. Di antaranya ada 8. Kalau sempat habis, boleh habis-habis. Tak sempat sambung tahun depan, tuan-tuan. Ada 8 keadaan malaikat tolong doa untuk kita semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antara yang disebut
malaikat tolong doa untuk kita ni waktu yang pertama, iaitu berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, sahih al-jami'. Rasulullah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saff al-awwal. Ini yang disebut saful awal, yakni malaikat akan datang dan bersama dengan kita tolong doa orang yang solatnya berada saful awal. Saf yang awal ni saf yang pertama. Rezeki, untung, rabih, orang yang cukup beruntung, dia pun duduk di saf pertama solat. Bukan takat dia dapat unta merah dan macam-macam yang kita dengar dalam hadis. Kelebihan fadilat doa malaikat bagi orang yang duduk di saf yang awal. Allah, tu belum cerita amin, 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 malaikat tolong aminkan doa kita. Tolong doa pula kepada Allah untuk hamba Allah ni. Rebut bulan Ramadan ni, boleh datang awal, kita datang awal, kita duduk saf yang pertama. Tapi kita ni masalah dia, bila duduk saf yang awal ni, dia rasa macam satu angkat diri, macam aku ni baik sangat duduk di saf awal. Padahal tok guru lah patut duduk di depan, imam-imam ke Bilal. Aku ni siapa dia? Jangan tanya siapa dia, kita berebut. Sebab bukan ada cop pun, kecuali kalau imam di belakang tu biarlah orang yang seumpama imam, makna qari. Sebab apa hal dia boleh ganti, kalau imam lupa dia boleh ingatkan. Tapi kalau sah di kiri kanan, tak ada cop, ni siapa punya ni, pengurusi punya, ni siapa punya, tak. Jangan kita kata ini semua ni ada dah ni. Kalau ada pun kadang waktu Jumaat kot dia letak, ini pengurusi, ini Bilal, ini apa lagi, siapa dia, ya, Tok Siak jarang, Tok Siak belakang dia, kadang-kadang sah dia ada dah. Kadang-kadang orang itu waktu mungkin Jumaat dan sebagainya, tapi kebiasaan tak ada cop. Berebutlah kita nak duduk di saful awal, datang awal. Kita di bulan Ramadan ni tuan-tuan, siapa yang pengalaman di Mekah, Madinah, umrah, haji, umrah kita umrah di bulan Ramadan, haji bulan haji. Kalaulah kita tengok di Mekah ni bulan Ramadan ni, Allah, orang akan turun daripada hotel, dia pun nak depan-depan Kaabah solat ni, tak akan turun waktu asar. Ada yang subuh tak balik hotel sampai lepas tarawih. Ingat lagi Tok Guru Ni Aziz, akhir Ramadan, pengalaman dah, di awal, di pertengahan, di akhir Ramadan. Tok Guru Ni Aziz di akhir Ramadan, bila jumpa dia i'tikaf tuan-tuan, daripada subuh sampai tarawih baru balik. Tu hebat Tok Guru Ni Aziz. Langsung tak fikir apa dah, duduk depan Kaabah, i'tikaf tu daripada subuh tu sampailah tarawih, Quran, baca Quran, solat baca Quran, tawaf sunat. Yalah, fikir-fikir balik 10 hari kita ada di Mekah. Rugi kalau tak ambil kelebihan yang banyak. Tengok Kaabah aja pun dah pahala. Tengok aja, tak ada zikir mulut, tak ada kumat kambing, tengok. Bayangkan pahala, tengok daripada subuh sampai tarawih berapa jam, tengok. Allah yang tahu. Tapi kalau kita turun nak pergi sembahyang di depan Kaabah ni, kita turun betul-betul waktu asar. Jangan mimpi bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di akhir Ramadan, tak dapat, semua orang mengejar nak sembahyang depan Kaabah. Itu kira saful awal lah tu. Itu kira saf yang awal. Nah, ini cerita dia, orang berebut, tapi balik Malaysia orang tak berebut. Dia nak duduk akhir, duduk belakang. Rugi. Ini kalau kita ambil saf yang awal berdasarkan hadis yang sahih. Yang kedua, dalam hadis menyebut innal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisi taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Yakni doa malaikat ketika mana kita kekal duduk di dalam masjid selepas solat. Lepas daripada solat, kita duduk tu kekal. Kadang-kadang ada orang yang dia wirid zikir dia yang sendiri, dia nak istighfar 1000 kali umpamanya, ataupun 100 kali paling kurang. Tahlil 300 kali, kemudian selawat Nabi 100 kali. Lepas sembahyang ni, hak kita ni kuliah lah,
Nanti ada masuk kuliah pula. Hak ni yang kata selepas daripada sembahyang sunat dia tak keluar, tak bangkit, dia zikir wirid, zikir wirid, zikir wirid. Nabi sebut malaikat tolong doa ke atas dia. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yuhdith. Maka Nabi kata doa malaikat, ya Allah ampunilah dosanya dan rahmatilah dia, kata malaikat, selagi mana wuduknya tidak batal. Bayangkan berapa lama, selagi wuduk dia tak batal. Itulah doa malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kesempatan inilah tuan-tuan, inilah yang disebut sebagai amalan salih. Selain daripada kerja yang kita buat tiap-tiap hari rutin di pejabat, selain kita ada keluarga, ada masanya kita dengan keluarga, ada masa kita dengan anak-anak. Nabi pun gitu. Bukan kata Nabi tak ada anak, tak ada bini. Sampai Nabi punya bini kita pun sedia maklum, bukan seorang. Pengagihan waktu Nabi nampak, Masya Allah. Nabi tahu macam mana keadaan tadi hidup. Ini yang disusun elok. Yang kedua, yang ketiga, ini panjang sikit, iaitu dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat At-Tirmidzi, ma min rajulun ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah wa man atahu musbiha kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Atau kama qala, Nabi kata tidaklah seorang lelaki yang ziarah orang yang sakit pada waktu petang, mumsiat, maka datang malaikat, kata Nabi, 70,000, 70,000 malak. Datang 70,000 malaikat keluar bersamanya. Hak yang kita ziarah, sahabat ke, kawan kita ke, orang tua dan sebagainya, maka bersama dengan kita 70 malaikat bersama dengan kita memohon keampunan untuknya sehingga ke hatta yusbih, sehingga ke waktu subuh. Allah, tak tahulah tuan-tuan, kata orang Kedah tak tahu nak habaq. Beruntungnya kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi ziarah pun doa juga, as'alullahal azim yashfik. Kita doa untuk pesakit, datang malaikat tolong doa lagi, kita dapat hak yang sakit tu pun dapat daripada doa pada malaikat Allah. Malaikat dia berdoa benda-benda yang baik, minta keampunan daripada Allah. Allah ampunkanlah yang disebut penziarah-penziarah pesakit yang datang pada waktu petang. Doa bukan kata berhenti sampai pukul 7 keluar daripada ward hospital, tuan-tuan, sampai hatta yusbih. Doa malaikat tu non-stop sampai ke pagi. Maka Nabi kata lagi, kalau sekiranya dia datang ziarah pada waktu pagi, yusbih, maka malaikat datang sama juga jumlah berapa ramai, 70,000 malak, 70,000 malaikat datang ma'ahu, bersama dengannya. Dan dia doa sampai bila? Hatta yumsya, sampai waktu petang pula, tak berhenti. Bukan kata dia ziarah tu pukul 7, malaikat pun belah pukul 8, tak. Malaikat terus menerus sampai ke petang berdoa. Tu rezeki bagi orang yang sakit, yang diziarahi oleh pesakit. Hak pesakit pun dapat, dan yang penziarah pesakit tadi pun dapat. Ini kelebihan. Kita cari waktu-waktu ini, ya, supaya apa dia, doa malaikat tu bersama dengan kita. Yang keempat, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, Nabi kata, ar-rajula zara akhahu lahu fi qaryatin ukhra fa'arsadallahu lahu ala madrajati malak falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhali fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha qala la ghairi anni ahbabtuhu fillahi wa azza wa jalla qala fa inni rasulullah alaihi ilaik bi anna Allah qad ahbabka kama ahbabtahu fihi atau kama qala. Seorang lelaki, Nabi kata, zara, menziarah saudaranya di kampung yang lain, qaryatan ukhra, dia pergi ziarah ni di taman lain, di kampung lain, ataupun di negeri yang lain, kata Nabi. Kemudian
Kata Nabi apa dia? Maka Allah Subhanahu wa taala fa arsadallahu lahu ala madrajatih malak. Allah menjadikan malak, yakni malaikat, menunggunya di jalan yang dia lalui. Allah, kita nak pergi ziarah sahabat ni, di kampung, di taman, di daerah lain ni, tiba-tiba Nabi kata malaikat ini diperintahkan oleh Allah supaya tunggu di mana jalan dan lorong-lorong yang dia akan lalui. Kata Nabi. Kemudian apa lagi seterusnya? Falamma ata alaihi qal aina turid. Apabila dia sampai, lalu malaikat bertanya kepadanya, kamu hendak ke mana? Kita tak dengar cerita, kita tak dengar lah malaikat duk sebut. Tapi ini yang disebut, aina turid, kamu nak ke mana hai manusia? Kamu nak pergi mana? Maka kemudian dijawab, lalu dia menjawab, katanya apa dia? Qala uridu akhali fi hadhihi alqaryah. Maka katanya, ya, sesungguhnya aku nak menziarahi akha, yakni saudara aku, qaryah, di kampung yang lain, yakni di kampung yang aku dah sampai. Kampung aku di sebelah, aku datang ni di kampung ni. Baik, maka disebut lagi hadis Nabi SAW. Ketika itu dikatakan, qala hal laka alaihi min ni'matin tarubha. Maka kata Nabi SAW, dikatakan oleh malaikat, adakah kerana inginkan habuan dunia? Yang kamu nak ni adakah untuk dunia? Maka dijawab, sesungguhnya sebab aku ziarah ini bukanlah kerana aku nak tujuan duniawi yang aku ziarah, akan tetapi aku menziarahi ini tidak lain tidak bukan li ghairihi, maka tidak ada tujuan yang lain melainkan la ghaira anna ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Aku ziarah dia ini kerana apa? Sebab aku ni kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku ziarah ni kerana aku kasihkan dia ni macam mana aku kasihkan Allah. Itu di antara tujuan aku. Kemudian lalu malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutuskan kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihimu sebagaimana kamu mengasihi saudaramu. Jadi orang Islam ni innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman ni adalah bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain. Jadi doa daripada malaikat bila mana kita pergi ziarah saudara sahabat kita yang di kampung lain. Dan ziarah tadi bukan tujuan dunia dah, tapi tujuan kenapa aku kasih dia? Sebab Allah. Yang ni jawapan yang cukup cantik. Yang keempat, yang kelima, ya, nak habis dia ni. Maka disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah inda ra'si malak muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malaku al muwakkalu bih amin walaka bimithli. Baik, maksud dia, dan seorang muslim untuk saudaranya, kata Nabi, secara berjauhan tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Doa seorang muslim untuk saudara se-Islam yang mana kita doa dia tak tahu, kita berdoa, duduknya jauh dan di kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia berdoa kebaikan ke atas saudaranya, maka malaikat juga akan berkata, ya Allah, perkenankanlah dan bagi kamu seperti apa yang kamu doa. Malaikat tolong doa, kata Nabi, ni hadis sahih. Dia tak tahu kita doa, duduk dia jauh England, duduk jauh di Mekah, hak kita doa pada dia, maka malaikat berada di kepala wakil. Kita tak dapat jumpa dia, tapi malaikat wakil berada di mana? Di sisi kepalanya. Dan tadi berdoa untuk saudaranya, ya Allah, perkenankanlah dan bagi kamu seperti apa yang kamu doa. Maknanya kita pun dapat, orang yang dihajati tadi pun dapat juga. Allah mulia. Doa daripada malaikat, maknanya itu di antara bersama dengan kita. Malaikat tolong doakan kita walaupun jauh. Yang keenam, yakni innallaha wa malaikatu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yudalluna ala muallimin nas al-khaira. Nabi menyebut sesungguhnya
Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, sehingga semut di dalam lubangnya, ikan-ikan di laut mendoakan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis At-Tirmidzi. Ni waktu bila? Ketika mana kamu mengajar kebaikan kepada manusia, malaikat tolong doa. Bukan takat malaikat, disebut samak yang ada di dalam lautan. Samak ni maknanya ikan-ikan. Semut di dalam lubang pun berdoa untuk kita. Malaikat tolong berdoa. Waktu bila? Ni kita sedang belajar ni. Ini yang kita sedang mendengar pengajaran ni, baca hadis pula lagi. Malaikat tolong doa datang pula kepada kita. Ya Allah, seluruh makhluk tadi, yang semut, ikan dan sumam, ni pun dengar walaupun jauh laut daripada di sini. Mana di Shah Alam laut, Tasik adalah kot. Ini cerita ikan yang ada di, termasuklah di Tasik ke Lombok dan juga yang ada di laut. Yang ketujuh, maka Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Hibban, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak falamma yastatiqiz illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulani fa innahu bata tahira. Apa maksud? Barang siapa, kata Nabi, tidur dalam keadaan berwuduk. Tahiran maknanya dia ada wuduk, dia bersih daripada hadas kecil. Tahir, dia tidur dalam keadaan berwuduk. Apa kata Nabi? Malak falam yastaiqiz illa qala al malak. Maka ketika itu tidaklah datangnya melainkan malaikat tadi berdoa kepada kita, Allahumma ighfir li 'abdika fulani fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkan dosa hamba-Mu ini kerana sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwuduk. Malaikat suka orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, dia datang, dia doa. Doa apa? Doa keampunan. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Sekali lagi, tadi lepas daripada tarawih, lepas 4 rakaat, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, cinta sukakan kepada kemaafan, maka maafkan kesalahan kesilapan aku. Itu doa yang Nabi ajar kepada Aisyah. Ya Rasulullah, apa doa amalan yang aku nak beramal bila mana aku bertemu malam Al-Qadar? Nabi kata ni, entah rujuk dalam kitab Mastikah Hadis, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma kita tambahlah, adalah sikit tambah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada orang tambah lagi, Allahumma innaka afuun karimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh belaka, ya? Yang tu doa yang warid, maknanya Nabi amalkan bila nak bertemu malam Al-Qadar sepanjang Ramadan. Jangan berhenti, walaupun bukan malam siang tadi doa. Kalau kata imam pun juga, Allahumma innaka afuun. Dan ini sekali lagi doa daripada malaikat untuk keampunan. Dan yang akhirnya, yang ke-8, innallaha azza wa jal wa malaikatu yusalluna 'alal mustahirin. Apa maksud Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa mendoakan keampunan ke atas orang-orang yang al-mustahirini, orang yang bersahur, wal mustaghfirina bil ashar. Itu ayat Quran. Orang-orang yang minta keampunan pada waktu sahur. Sekali lagi Nabi sebut orang yang bersahur, maka didoa oleh para malaikat doa keampunan. Rezekilah hari-hari kita sahur dapat doa daripada malaikat, dan mudah-mudahan makbul. Mudah-mudahan Allah angkat doa tersebut, sebab doa malaikat imannya yazid, bertambah, wala yanqus, tidak pernah berkurang. Dia tak berkurang. Orang yang beriman doa dia macam mana? Kalau para wali Allah berdoa, mak ulama-ulama, semua kita nak ambil berkat doa tok-tok guru alim ulama. Begitulah, insya-Allah, mudah-mudahan malaikat Allah ni tolong doa untuk kita. Mudah-mudahannya ya, dia diangkat oleh Allah dan diterima. Cukup sekadar itu untuk pengisian kuliah Zuhur pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tuan-tuan sekalian, di belakang tu ada tabung yang saya bawa untuk dana pembinaan, pembangunan dan pengurusan Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah, singkatannya MATAK, 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 di Kampung Seri Kinta, Ipoh, Perak. Ini tempat saya lah, ya. Alhamdulillah, buat masa ini ada 60 orang pelajar yang sepenuh masa dan juga yang ulang alik.
dan memerlukan dana lebih kurang 1.4 juta untuk pembinaan pusat pengajian dan juga asrama. Dan alhamdulillah dah adalah sikit-sikit dana tu yang dapat. Dan untuk bulan Ramadan ni, antara Nabi kata sedekah yang paling utama di bulan Ramadan, infak wakaf. Begitu juga zakat, orang ambil haul dia kadang-kadang Ramadan ke Ramadan. Jadi bolehlah yang nak niat apa juga masuk ke dalam tabung tu, ya. Kalau ada gelang rantai ke, cincin ke, sumbang ibu-ibu sekalian. Kalau tak ada, dia bawa duit cash, buka-buka, masuk je dalam tabung, kan. Mudah-mudahan itu yang paling bermujahadah kita. Sebab saya sebut ni dah ada yang buat. Baru ni di USJ Falah, Masjid Taipan, USJ 9, Masjid Al-Falah. Habis kuliah, dia datang dekat saya, Ustaz, ni barang kemas saya, Ustaz. Dia letak dalam beg plastik macam tu lah. Dia bagi pada saya. Saya pergi jual. Bukan gadai tak boleh jual terus. 22,000 di Shah Alam, komplek PKNS. Jual 22,000. Payahlah kalau nak kata muslimat ni, ibu-ibu boleh bermujahadah macam tu, ya. Kita memikirkan 18 kali aku nak bagi sebentuk subang ni pun jenuh, bukan senang. Dan dituruti, ada muslimat kuliah saya di Ipoh, dia buka subang dia, dia bagi. Baru hari ni nak pergi jual, kejap lagi di komplek PKNS. Sebab di situ nampak harga boleh tahan mahal juga. Dia bagi sebentuk subang, dia buka, dia bagi. Nah, masuk dalam tabung. Alhamdulillah. Jadi tengah hari ni, petang ni, ikut segala-gala yang ada nak masuk dalam tu boleh lah, kan. Itu, ya. Jangan masuk besi, udahlah itu tak laku nak jual pun. Itu masuk apa yang patut, insya-Allah. Didoakan mudah-mudahan diberkati, ya, amalan sedekah, wakaf, infak. Semoga Allah beri ganjaran berganda dan mudah-mudahan Allah ampuni, ya, dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Dan nanti ada risalah, kalau tak ada cash atau tak bawa duit, ada risalah wakaf, boleh transfer online, ya. Siapa yang berhajat nanti di luar nanti saya bagi risalah wakaf, dana untuk pembinaan tahfiz Al-Khalidiyah. Baik, yang kedua, yang nak ulang balik beli minyak wangi Raihana Syifa yang saya bawa dulu, yang telah didoa syifa oleh almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus, ada lagi sebotol 32.50. Minyak ni masih lagi bertahan, tuan-tuan. Walaupun Datuk dah tak ada. Tapi bukanlah, ya, Datuk baca dah tak ada, macam mana nak baca. Dia last sebelum meninggal dunia, waktu uzur, saya minta Datuk jampi banyak dan ambil bekalan minyak yang banyak. Yang kita nampak Datuk ni mungkin nanti dah tak lama tak ada minyak dah. Saya buat, alhamdulillah Datuk jampi ini last. Ini berkat doa Datuk Ismail Qamus, tuan-tuan. Alhamdulillah sampai ke hari ni dah berapa tahun dah, setahun lebih dah, hampir 2 tahun dah Datuk meninggalkan kita, tapi minyak tu masih ada. Minyak wangi Raihana Syifa, yang saya import daripada Dubai. Boleh ada lagi, tuan-tuan. Ini minyak yang sama juga. Ni minyak dia macam-macam lah, untuk gangguan, untuk masalah luaran, dalaman badan, kanser dan sebagainya. Anak autisma di Negeri Sembilan, daripada tak boleh bercakap, boleh bercakap. Ni minyak yang dipakai. Sapu dekat mana? Leher. Anak autisma, had kanser tahap 3, kanser hati di Surau Hidayah seksyen sebelah. Dia minum, ya, dia beli 10 botol, lebih 10 botol dia minum. Alhamdulillah, doktor mengesahkan normal, dah tak ada dah kanser yang dihadapi. Itu semua rezeki lah, pengizin Allah, usaha ikhtiar, ya. Yang penyembuhnya Allah. Hak yang gangguan macam-macam yang tu memang banyak dah lah. Ada yang di Ipoh baru ni sihir 8 tahun. Dia usaha macam-macam, ikhtiar, tak mau. Mula dia beli 4 botol, dia bagi bini dia minum, keluar muntah darah, macam-macam bahan sihir dalam badan. Dan datang balik suami dia kata, Ustaz, saya nak 50 botol. Allah, itu dia kata berkesan, Ustaz, 4 botol yang saya beli, saya beli 50 botol. Mudah-mudahan, tuan-tuan, itu untuk yang sihir, yang santau dan sebagainya, juga yang lain-lain lah. Apa yang berhajat, insya-Allah boleh dapatkan di luar nanti. Sebotol 30, 250, 400. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا حنان يا منان. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام من سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.